آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع عنا العذاب والبلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Amma ba'd, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kelapangan pada kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan juga bagi kita segala kebaikan, kerahmatan, keberkatan di dunia dan juga di akhirat esok lebih lagi. Kita sambung perbahasan kita daripada hadis 40 oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita sampai muka surat berapa tu? Ada siapa tanda? Macam kat sini tak ada tanda pula. Hadis? Ada, kita mula hadis pertama. Kita mula hadis pertama. Tapi muka surat berapa saya tak ingat. Hadis innamal a'malu binniyat. Cuma saya mungkin lupa nak tertinggal nak tanda gitu. Mana? Ada siapa yang tanda? Ada. Mana? Muka surat 179. Oh, kita tak habis lagi baca hadis. Seingat saya dah habis dah baca hadis. Baca habis dah kan? Seingat saya baca habis dah. Kita dah mula hadis pertama. Tapi saya lupa di mana. Tak apalah, kita masuk syarah secara detail satu persatu. Kita mula daripada seingat saya lah. Kalau dah mula bincang tu, dia akan pergi kepada muka surat 6 nombor 5. Muka surat 6 nombor 5. Yang pertama sekali, yang atas sekali. Jadi kata kita innamal a'malu binniyat, muka surat 6 muka surat 6 atas sekali. Sesungguhnya setiap amalan dengan niat. Jadi nak faham hadis ini, para ulama kita dia jelaskan kepada kita sesungguhnya setiap amalan diterima atau ditolak, diberi pahala atau tak diberi pahala dengan niat. Itu syarahnya ataupun keterangannya. Beza sikit Kerana kalau kita terjemah secara kalimah-kalimah, innama sesungguhnya, al-a'malu amalan-amalan, bi dengan niat. Sesungguhnya setiap amalan dengan niat. Tapi bila para ulama kita terang kepada kita, maka mereka sebut sesungguhnya setiap amalan. Sesungguhnya amalan-amalan ditambah apa? Diterima dengan niat. Diterima dengan niat. Sesungguhnya amalan-amalan diberi pahala dengan niat. Ditambah sikit. Kerana apa? Kerana tak semua amalan itu dengan niat.
Contohnya kalau seorang tu dia buat sesuatu secara tak sengaja, tak ada niat. Tak ada niat. Kita angkat tangan macam tu, tak sedar ada orang belakang. Kena dekat dia. Adakah kita berniat nak pukul kawan di belakang tu? Tak ada niat. Tapi berlaku tak tindakan tu? Memukul tu berlaku. Contohnya orang mengigau, sama jugalah. Orang yang mengigau dia tak berniat malam. Ada siapa yang berniat malam nak mengigau malam tu? Tak ada lah. Tapi mengigau, bercakap tu berlaku tak? Berlaku. Tindakan tu berlaku tak? Berlaku. Gitu kan. Ataupun lagi satu contoh yang lebih jelas, orang yang melatah, orang perempuan selalu melatah. Adakah bila dia nak melatah tu dia niat dulu nak melatah? Tak. Melatah kadang dengan mulut, kadang dengan tangan-tangan bergerak. Jadi kerana tu para ulama kita bila dia terang, sesungguhnya amalan-amalan itu ditambah, diterima dengan niat. Kerana apa? Kerana tak semua amalan ada niat. Ada beberapa amalan tak ada niat. Jadi kerana tu perlu ada tambahan dari sudut nak memahami akan hadis ini. Ya. Itu yang kita cerita nombor 5. Nombor 6, niat bermaksud keazaman dan kesungguhan untuk melakukan suatu perkara, satu tindakan, satu percakapan. Semua masuk dalam bab perbuatan. Jadi niat ni apa? Bila kita azam nak buat. Azam nak buat. Kalau dalam fiqh Syafi'i, keazaman itu berlaku pada ketika permulaan ibadat. Nak semayang, waktu bila kita niat? Mula semayang tu waktu angkat takbir dia, Allah, waktu tu. Kalau macam zakat, waktu kita bagi duit tu, ataupun waktu kita klik. Orang sekarang bayar zakat pakai Shopee lah apalah kan. Jadi waktu bila dia niat dah? Waktu waktu nak bayar zakat pakai klik ni. Tu tekan. Klik tu niat. Kalau siapa payah niat, slow-slow lah klik tu. Kalau gitulah kan. Tapi tak macam tu. Niat tu berlaku laju je. Niat tu berlaku secara laju aja. Melainkan beberapa ibadat. Contohnya macam puasa. Puasa dibenarkan tempoh yang panjang. Kita nak puasa nanti kan. Bermula niat untuk puasa tu daripada masuk maghrib sehinggalah subuh esok. Tu boleh. Dalam bab puasa ada keringanan. Sepanjang tempoh tu boleh niat. Macam tu juga disarankan bagi kita dalam bab puasa ni, kalau kita nak niat puasa malam pertama terus niat sebulan penuh. Itu sebenarnya mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Tetapi dalam kitab Syafi'i pun sarankan kepada kita supaya ikut mazhab Maliki. Biasa kita orang duk baca Matla'il Badrin. Ada sebut dalam tu Matla'il Badrin, sebut supaya kita ni ikut mazhab Maliki. Pada malam pertama kita niat puasa 1 bulan penuh lah. Boleh Nak faham niat ini, kita sebut dekat sini, ia perlu dibezakan dengan pertama melafazkan niat melalui lidah. Itu bukan niat. Itu namanya melafazkan niat. Itu bukan niat. Usalli fardal isya' 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang usalli tadi niat ke? Itu bukan niat. Itu namanya melafazkan niat. Dia bukan niat. Tapi kena ingat perkara, jangan lupa. Melafazkan niat dengan lidah membantu niat. Jangan lupa tu ya. Melafazkan niat dengan lidah membantu niat yang duduk dalam hati ni. Jangan lupa tu. Sebab tu kalau kita tengok dalam syariat Islam, pada beberapa keadaan memang dituntut lafaz. Dituntut lafaz. Melafazkan apa benda yang kita nak buat. Sebagai contoh, talak. Talak tidak jatuh melainkan
apabila dilafaz dengan lisan baru jatuh. Itu dalam kitab fiqh. Tapi nak talak dia kena ada niat. Tapi niat saja tak terlaksana lagi. Dia mesti lafaz dengan lidah. Mana kalau dalam hati tu duk sebut kan, duk sebut aku nak talak 10 ke, nak talak 20 ke, tak laku. Tak jatuh. Tak jatuh, melainkan bila dia lafaz, aku talakkan kamu, baru jatuh. Lafaz depan Tok Kadi ke, belakang Tok Kadi ke, tu cerita lain. Tapi kena lafaz dengan lidah. Macam tu juga kita ni bila berjual beli, dalam mazhab kita Syafi'i secara asasnya bila jual beli kita diwajibkan sebut aku beli, kena lafaz. Kena lafaz di lidah. Walaupun kemudiannya kita biasa duk jual beli ni kita main beri terima aja kan. Nah, itu dalam perkara-perkara yang nilainya rendah. Nilainya sikit, tak apa. Beli roti RM1. Kita bagi RM1, kita ambil roti. Tak apa, tak lafaz. Itu pun kalau ikut asal mazhab Syafi'i kena sebut. Kena ada akad. Akad tu sama ada berlafaz di lidah ataupun bertulis. Gitu kan. Baik, kerana tu itu kita sebut tadi, walaupun melafazkan niat itu dia bukan niat. Itu pasti, itu bukan niat. Tetapi melafazkan niat dengan lidah itu membantu akan niat dalam hati. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita, dalam bab ibadat ni, dalam bab sembahyang, dalam bab puasa, dalam bab zakat, kan, disunatkan, digalakkan untuk kita melafazkan. Sebab tu kita mazhab Syafi'i, kita sebelum sembahyang kita sebutlah kan, salli fardha isya'i. Janganlah kuat sangat kalau sembahyang Jumaat, mengganggu kawan sebelah. Kita sebut tu kita aja dengar. Jangan sebut kuat-kuat sangat. Makruh. Saya berani sebut tu makruh kalau sebut kuat sangat lafaz niat ni. Usalli, tu kan. Kawan sebelah pun kita kejut. Sebab apa? Kuat sangat dia. Tu belum hak waswas lagi. Usalli. Mula-mula slow, usalli. Dia waswas, dia mulalah usalli. Waswas lagi, usalli. Imam pun terkejut. Jadi kita sebut, tapi jangan kuat sangat. Dan sunat dalam mazhab Syafi'i digalakkan untuk kita lafaz niat. Tapi dia bukan niat. Kedua, nak faham niat ni kita bezakan dengan bercakap dalam hati. Bercakap dalam hati pun kan niat gak. Cakap dalam hati. Tadi bercakap dengan lidah. Usalli fardal isya'i. Cakap dengan lidah kan. Lepas tu bila kita angkat takbir Allah, kita bercakap dalam hati tak? Sahaja aku sembahyang fardu isya' 4 rakaat makmum kerana Allah Taala. Tu niat ke? Tu bukan niat. Tu bercakap dalam hati. Seperti mana yang tuan-tuan yang tengah bercakap dalam hati sekarang ni. Ada bercakap dalam hati tak sekarang ni? Ya ke tak? Siapa jawab ya pun bercakap, siapa jawab tak pun bercakap. Betul tak? Itu namanya cakap dalam hati. Memang kita selalu bercakap dalam hati. Cakap dalam hati bukan niat. Habis tu niat tu apa? Itu kita nak faham. Keazaman itu. Keazaman. Tapi keazaman ni tak perlu sampai berkeruk muka. Ada orang salah faham niat tu yang nak angkat takbir. Tak masuk niat. Sebab dia faham susah benar niat ni. Mudah ya niat ni kan. Kita tanya balik diri kita nak buat apa? Kita berdiri kan, kita berdiri tu nak buat apa? Itulah dia niat. Itulah dia niat. Adapun yang disebut usalli, pada kita sebut dalam hati pula sahaja aku sembahyang isyak semua itu hanyalah bercakap dalam hati. Tapi kena ingatlah, seperti mana bercakap dengan lidah membantu akan niat, begitu juga kita bercakap dalam hati amat-amat membantu akan niat kita. Tapi dia bukan niat. Ya, dia bukan niat. Sebab tu kalau sekali nak sembahyang isyak, kita lafaz niat usalli fardal maghribi 3 rakaatin imaman lillahi ta'ala, duduk belakang tu.
Kita angkat takbir, Allahu Akbar. Tapi kita tahu kita nak sembahyang isyak. Sah tak sembahyang? Sah tak sembahyang? Sah. Kenapa? Kerana hak sebut ni walaupun salah tak ambil kira. Hak kiranya hak kat hati tu. Hak dalam hati tu. Kita nak buat apa tu? Itulah yang dia ambil kira sebenarnya. Kemudian kita bezakan juga niat ini dengan khawatir. Ini istilah tasawuf. Khawatir ni lebih kurang macam ilham, satu yang mari dalam hati. Khawatir ni detikkan dalam hati, macam ilham gitu kan. Kadang kita orang Islam ni kan dapatlah. Cuma dia mari cepat. Kalau tak tulis lupa. Kalau kita tak alert lupa. Dia tu khawatir. Itu pun bukan niat juga. Jadi niat tu apa? Niat itu adalah keazaman kita untuk melakukan sesuatu. Dia. Nombor 7. Melafazkan niat dalam mazhab Syafi'i adalah digalakkan. Sebab apa digalakkan? Antara lain berdasarkan kepada apa hak kita sebut tadi. Contohnya dalam bab talak, kita diminta untuk lafaz. Bab kahwin pun sama. Boleh tak siapa-siapa kahwin main niat aja? Tok Kadi kata, aku nikahkan dikau dengan si fulan binti fulanah binti si fulanah. Mari time dia, Tok Kadi kata, dia kata saya sudah niat. Sah tak? Tak sah. Mana ada sah? Dia mesti sebut aku terima nikahnya. Paling kurang pun aku terima. Paling kurang mesti sebut dengan lidah. Itu kan. Kalau dia diamnya dia kata, ya, duduk diam tak sah. Selagi dia tak bercakap, tak sah. Kalau lambat dia bercakap tu, aku terima tu lambat sehingga dah terpotong. Seolah macam dah jadi berbeza dah antara aku nikahkan dikau tu, lama sangat dia diam. Tak sah juga. Dia kena cepat sebut. Maka kerana itu diambil daripada hukum hakam yang lain, dikiaskan kepada hukum hakam bab sembahyang, bab zakat. Dikias sekali. Sebab tu kita dalam mazhab Syafi'i, bila kita nak beribadat, kita lafaz dulu dengan lidah. Itu kan. Tapi kalau tanya, ada tak Nabi, diriwayatkan Nabi melafazkan niat seperti mana kita duk lafaz? Usalli fardal isya, usalli fardal maghribi, ada tak? Tak ada. Tak ada, memang tak ada. Carilah kitab hadis mana pun. Kitab hadis yang paling besar sekalipun. Imam Suyuti himpun kitab hadis paling besar, tak ada. Memang tak jumpa. Tak ada. Habis tu dari mana dapat hukum ni? Daripada qiyas yang dilakukan oleh para ulama kita. Qiyas mana? Qiyas daripada hukum-hukum yang kita sebut tadi. Hukum jual beli, haji. Kan haji, bila kita start buat haji, apa kita kata? Labbaik Allahumma labbaik. Itu menyebut dengan lidah. Jadi tuan-tuan janganlah pula rasa Nabi tak buat, tak payah buat. Tak. Mungkin ada kemungkinan Nabi buat tapi tak sampai kat kita. Tu pun ada kemungkinan juga. Sebab tu dalam bab qiyas diterima. Qiyas dalam ibadat diterima. Saya banyak kali dah ulang. Saya ulang ni sebab kesilapan yang difahami oleh masyarakat kita menyebabkan jadi masalah besar. Qiyas dalam ibadat diterima. Yang tak boleh qiyas dalam perkara-perkara ta'abbudiyat. Tak ada. Tolong beza minta maaf lah. Ni bab fiqh dia dalam sikit. Para ulama kadang kita dengar la qiyasa fil ibadah. Tak betul. Hak betulnya la qiyasa fi ta'abbudiyat. Kerana dalam ibadah boleh qiyas. Yang tak boleh qiyas dalam perkara-perkara ta'abbudi. Ta'abbudi ni maksudnya apa? Kita tak boleh nak fikir apa hikmah dia, tak boleh nak fikir. Itu ta'abbudi. Contohnya sembahyang 4 rakaat. Tak boleh qiyas. Tak boleh qiyas.
Semayang asar boleh qasar jadi qasar semayang asar jadi 2. Qasar semayang subuh jadi 1. Boleh lagi. Ada mazhab kata boleh. Ada mazhab kata boleh. Ada. Tapi tuan-tuan nak buat boleh tak? Qasar semayang subuh. Boleh buat tapi jangan cerita kat orang. Jangan cerita kat orang. Kalau cerita kat orang jadi masalah lah. Kalau tuan-tuan jadi imam, janganlah buat qasar subuh. Pergi kat highway, dia jadi imam subuh. Dia qasar subuh tu 1 rakaat. Orang belakang subhanallah. Yang dia assalamualaikum relax je kan. Lepas tu dia ambil handphone dia, saya semayang qasar subuh 1 rakaat. Yang tu memang kena lah lepas tu. Tapi kalau nak amal sendiri terpulang. Memang ada mazhab. Baik tuan-tuan. Maghrib boleh qasar tak? Kalau maghrib nak qasar jadi berapa? Maghrib qasar boleh? Tak boleh. Kerana ini perkara-perkara ta'abbudi. Dia ta'abbudi. Perkara yang kita pun tak boleh nak fikir. Yang tak boleh nak fikir ni memang tak boleh kias. Tak boleh kias sama sekali. Tapi dalam ibadat secara am boleh kias. Sebab tu bila kita bayar kita bayar zakat fitrah nanti nak bayar kan. Kita bayar pakai beras ke pakai duit? Semua pakai duit dah sekarang tu, semua kias belaka tu. Kias. Gitu kan. Jadi maka kerana tu bila kita lafaz niat kita solli fardhu maghribi ke, lepas tu kita lafaz nak zawal zakat ke, ini adalah duit zakatku sekian, kita anggap itu adalah suatu yang memang digalakkan dan boleh pahala. Dalilnya qiyas kepada hukum hakam yang lain ya. Kemudian nombor 8, niat boleh berubah-ubah dan boleh diperbetulkan. Ini cukup penting untuk kita faham tuan-tuan. Niat dia berubah. Kadang-kadang daripada elok jadi tak elok. Dan kadang-kadang daripada tak elok jadi elok. Kita kena faham yang tu. Dia boleh berubah-ubah. Yang kita kena laksanakan apa? Kalau niat itu tak betul, kita betulkan niat. Sebab tu doa yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, hadis sahih dalam Tirmizi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Dalam riwayat yang lain, ya muqallibal qulub, wahai yang menerbalik-balikkan, yang menukar-nukarkan hati kami. Sabbit qalbi, teguhkanlah hatiku atas mentaatimu, atas agamamu dan atas mentaatimu, atas agamamu yang lurus. Niat tu lurus. Jadi kerana tu bila kita faham macam tu tuan-tuan, apa jua tindakan yang kita nak buat, apabila niat itu sudah betul pada mulanya, kemudian datang perkara yang tak betul, kita terus laksanakan juga. Bukan kita tarik balik, bukan kita withdraw tindakan kita. Dah, terus. Kita nak sedekah, kita bawa keluar duit 50. Memang daripada semalam dah niat nak sedekah 50 ni. Bila kita keluar 50, dia terbuka pula, keluar 50. Orang kanan tengok, orang kiri tengok. Apa rasa dalam hati? Tak ada rasa apa? Tak ada rasa apa kan? Keluar 50 nak bubuh dalam tabung esok ni. Berubah dah hati. Orang tengok tu kan. Dia mungkin berubahlah hati. Jadi apa kita kena buat waktu tu? Adakah kita masuk balik dalam poket? Dah, terus. Yang kita kena buat waktu tu istighfar, astaghfirullah. Ya Allah, mudah-mudahan betulkanlah balik hati aku. Masuk juga. Menjadi kesalahan kalau tarik balik masuk dalam ni. Dosa. Tu dikira riak. Dia kena pegang tak? Kadang kalam orang tasawuf ni bagus. Dia kata apa?
tarkul amal li ajli nasi riya wal amal li ajli nasi syirkun. Gang tu. Memanglah nampak macam kadang orang tasawuf ni dia punya ungkapan dia tu kadang ekstrim sikit lah, tapi kita boleh pakai lah dalam beberapa keadaan dan kadang benar, betul. Yang maksud dia apa? Dia kata meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, riak. Melakukan amalan kerana manusia, tu syirik. Gitu kan. Jadi bila kita nak keluar duit, lepas tu kita rasa Allah. Kan dia rasa apa? Dia rasa macam riak, kena orang tengok kita. Rasa macam takabur, rasa macam ujub. Maka kita pun tarik balik. Tak jadi sedekah. Waktu tu kita ni dikira sebagai riak. Kalau kita sedekah juga dalam keadaan kita riak tadi ni, itu syirik dah. Jadi apa kita kena buat? Istighfar. Istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar, astaghfirullahalazim, masukkan juga. Mudah-mudahan waktu tu kita dapat pahala RM50. Mudah-mudahan kita dapat pahala juga istighfar, tobat kita atas niat yang salah untuk RM50 tadi. Mudah-mudahan. Jelas ya? Semayang, apa juga lah, sama lah. Semayang, kadang kita bangun nak semayang tu kan, semayang sunat, terasa dalam hati. Terasa dalam hati kan. Semayang apa ni, semayang Jumaat kita mari awal, kita pun nak semayang, kita pun semayanglah sunat 2 rakaat. Habis. Okey lagi, setan tak kacau lagi. Tambah lagi 2 rakaat, 4 rakaat kan. Selesai, setan tak kacau lagi. Tambah lagi 2 rakaat. Bagi salam. Semayang yang ketiga, tengok kanan, Assalamualaikum. Waktu tu biasa setan kacau lah. Tengok orang, semua tidur belaka. Itu kan. Itu apa tu? Penyakit dalam hati tu. Itu mulalah tu. Takabur ada, ujub ada. Kan? Sakit dia nak mula mari, riak dah mula mari. Apakah bila kita jadi macam tu, kita pun keluar semayang? Tak? Jangan. Terus semayang. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Istighfarlah hati. Gitu Itu kaedah dia, hak sebenar. Wallahu a'lam. Kemudian nombor 9 itu, kepentingan niat dapat diringkaskan kepada 3 perkara. Yang pertama, membezakan antara amalan adat dengan ibadat. Nak beza ni. Ni penting niat ni tuan-tuan. Nak bezakan antara adat dan ibadat. Ataupun dengan lebih jelas lagi, kita boleh menukar yang adat jadi ibadat. Apa maknanya? Kita menukarkan sesuatu yang tak ada pahala menjadi berpahala. Itu Itu penting niat tu. Sekarang duduk ni kan, duduk ni. Boleh pahala tak? Kalau saja-saja dia duduk, tak ada pahala. Tapi kalau niat iktikaf, dapat pahala tak? Dapat pahala. Sekarang ni kalau lupa niat tadi kan, tadi kita tak berniat iktikaf. Sekarang ni makcik-makcik niat iktikaf, automatik tu dapat pahala. So niat tu. So niat. Automatik tu dapat pahala. Padahal duduk sama aja. Duduk macam ni lah kat rumah, kan? Kalau duduk bersandar kat rumah, bersandar juga. Mari masjid pun bersandar juga, tak apa je. Sedap sikit rehat kan? Tak apa, tak salah duduk bersandar. Di rumah kita duduk, di masjid pun kita duduk, tak dapat pahala. Tapi bila kita niat tu betul, maka dia merubah yang adat menjadi ibadat. Yang tak ada pahala boleh jadi pahala. Itu penting niat tu. Cukup penting. Sama jugalah dalam perkara-perkara lain. Perkara kita duk buat, biasa kita duk buat ni. Kita kerja. Kita kerja kan. Cari apa? Cari pendapatan. Boleh pahala. Secara prinsipnya, secara asas mula-mulanya tak ada pahala kerana dia perkara adat.
perkara yang biasa manusia lakukan. Kita kerja, orang kafir kerja tak? Orang kafir kerja cari duit. Kerja. Jadi itu perkara adat. Kita duduk, orang kafir pun duduk. Kita berjalan, orang kafir pun jalan. Kita makan, orang kafir pun makan. Kan? Kita buang air, orang kafir pun buang air. Malam Jumaat, orang kafir pun ada malam Jumaat juga. Malam Jumaat dalam koma. Tapi beza kita dengan orang kafir dengan niat tadi ni. Apabila niat itu betul, maka berjalan kita, makan kita, minum kita, tidur kita, masuk bilik air kita, malam Jumaat kita dapat pahala. Ya? Itu penting niat kita. Sebab tu yang hadis yang adalah hadis 40 kat kemudian ya. Imam Nawawi kan kita sebut awal-awal tu, kalau perkara tu penting, Imam Nawawi akan ulang banyak kali dalam hadis 40 ni. Kalau perkara tu penting, tapi dia orang hadis lain lah. Cerita perkara yang sama. Dalam hadis lain, dalam hadis 40 juga, yang Nabi kata, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan dalam hubungan kelamin kamu bersama dengan pasangan kamu ada pahala. Sahabat terkejut, sahabat tanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu ajr? Ya Rasulullah, takkanlah kami melepaskan syahwat kami, melakukan hubungan dengan isteri kami dapat pahala? Rasulullah jawab, ara'aita, apa pandangan kamu kalau kamu lepaskan nafsu kamu pada perkara yang salah, berzina, bukankah dapat dosa? Macam tu juga kalau buat menyelesaikannya ataupun melepaskan nafsu tu dalam perkara-perkara yang halal, maka ada baginya pahala. Tapi nak dapat pahala macam mana? Dengan niat. Macam mana niatnya? Itulah. Sebelum malam Jumaat nak buat malam Jumaat tu ada doa. Itu akan menjadikan niat tu betul. Gitu kan. Kita kerja, kadang kita kena duduk tanya diri kita, sebab apa kerja? Cari duit. Takkan berhenti kat situ je. Takkanlah kita kerja memang nak cari duit. Kalau kerja kerana nak cari duit, maksudnya dapat duit simpan lah. Tapi kita buat keluar tak duit tu? Ke tuan-tuan simpannya? Dapat gaji 5,000, simpan 5,000. Duduk dalam bank. Buat keluar tak? Buat keluar. Maknanya sebenarnya kita kerja bukan untuk duit sebenarnya. Kita kerja untuk dapatkan duit supaya duit tu kita nak guna pula, betul? Sebab tu kita kerja bukan untuk duit sebenarnya. Itu simple thinking aja. Pemikiran terlampau ringkas sangat. Buat apa kerja nak duit? Itu ringkas sangat. Kita kerja nak dapat duit, bukan berhenti kat situ. Kalau berhenti kat situ, simpan duit, jangan pakai langsung. Kita pakai duit. Kerana tu kita kerja untuk dapat duit. Dapat duit untuk apa? Untuk kita guna. Guna untuk apa? Sara keluarga. Sebab apa sara keluarga? Kerana tu tanggungjawab Allah tetap atas kita. Sampai dah ke Allah? Sampai? Waktu tu boleh pahala tak? Mudah-mudahan boleh pahala. Gitu Itulah pun kaedah kalau kita nak faham dalam bab puasa. Puasa kan ada 3 tingkat nak. Puasa ada 3 tingkat. Masuk puasa sikit lah sebab nak puasa lah kan. Kita puasa insya-Allah hari apa puasa ni? Tuan-tuan nak hari Selasa kan nak hari Rabu puasa? Sebabnya tengok anak bulan hari Isnin. Tak tahu, saya tengok kalender, saya tengok lah. Hari Isnin tengok anak bulannya. 29 bulan. 29 bulan Syaban. Ya. Tuan-tuan rasa nak puasa hari Selasa ke kalau boleh hari Rabu. Itu nak tengok kan kita ni dengan puasa macam mana. Tuan-tuan duduk seorang-seorang belakang sebelum tidur. Kalau boleh puasa hari Rabu lah. Tu maksudnya yalah. Maknanya tak apa seronok nak puasa lah tu. Puasa ni Imam Ghazali dia sebut kepada kita ada 3 tingkat. Tingkat pertama hak paling teruk puasa orang awam. Puasa orang awam. Puasa orang awam ni macam mana? Dia hanya menjaga perut dia daripada makan dan kemaluan dia daripada berjima'.
daripada subuh sampai maghrib. Hak lain dia tak jaga. TV macam biasa, handphone macam biasa, macam biasa tu, macam biasa. Time buka puasa pun macam biasa, lebih lagi. Itu kita panggil apa? Puasa awam. Puasa awam. Atas sikit lagi. Puasa khawas. Yang ni mudah-mudahan kita boleh dapat. Iaitu seseorang yang dia jaga perut dia daripada makan, kemaluan dia daripada berjima, daripada maghrib, daripada subuh sampailah ke maghrib, tambah lagi sikit, dia jaga diri dia, anggota badan dia daripada semua perkara kemungkaran. Dia jaga. Kalau buat, cepat-cepat dia istighfar. Itu mudah-mudahan dapat makamnya nombor 2, iaitu puasa khawas. Puasa khawas. Tapi tuan-tuan, kalau dalam peti air tu, mari hari ketiga penuh dalam peti air. Mari hari ketiga penuh dalam peti air. Apa kuih semua dah. Tak beli pada hari pertama tak habis, duduk dalam peti air. Hari kedua tak habis, peti air juga. Hari keempat, hari ketiga penuh dalam peti air. Hari keempat tak tahu nak tolak mana dah. Sebab apa? Sebab tak nak buka ni pulun beli. Lepas tu membazir. Hak ni kan confirm lah bukan puasa khawas. Yang tu memang puasa awam. Tuan-tuan, confirm. Sebab innal mubazzirina kanu ikhwan syayatin. Pihak kita. Bila ada je unsur membazir, waktu tu kita dah langgar syariat. Itu puasa tahap nombor 2. Atas ni kita nak bincang ni. Atas lagi ni. Yang mana Imam Ghazali dia kata apa? Puasa yang dia tahan perut dia daripada makan dan kemaluan dia daripada jima, daripada subuh sampai maghrib, dia tahan daripada perkara-perkara mungkar dan dirinya itu senantiasa bersama dengan Tuhan. Itu dia tambah lagi satu. Yang ni namanya khawasul khawas. Khusus bagi orang yang khusus lagi. Hak ni mudah-mudahan kita cubalah dapat. Jadi tuan-tuan, nak macam mana ni supaya diri kita ni memang tak lari langsung daripada Tuhan. Antara kaedah ni yang kita sebut tadi ni. Semua apa jua hak kita buat tu, hak kita makan, hak kita berjalan, hak kita tidur, hak kita apa lagi? Semua hak kita buat, masuk bilik air, keluar bilik air tu, semuanya itu last kali rujuknya, pulangnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan boleh dapatlah puasa yang disebut sebagai khawasul khawas. Macam mana nak dapat yang tu? Kita sebutlah tadi ni. Fikir balik kan. Aku berjalan ni untuk apa? Aku berjalan ni untuk apa? Adakah berjalan kerana berjalan? Tak. Kita berjalan mesti ada sebab lain. Kita berjalan kerana nak tenang fikiran. Gitu kan. Nak tenang fikiran je. Rugilah kalau tenang fikiran berhenti kat situ. Tenang fikiran untuk apa? Supaya nanti boleh bila bersembahyang lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam sampailah ke Allah. Sampailah kepada Allah. Waktu tu mudah-mudahan berjalan kita tadi ni bukan berjalan kosong. Setiap langkah tu mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita makan sebab apa makan? Lapar lah ustaz. Tu simple sangat jawab memang. Orang kafir pun makan lapar. Sebab apa makan? Kerana lapar. Memanglah. Tapi kita fikir lebih sikit lah. Fikir lebih sikit. Kita makan kerana
Nak beri hilang lapar. Sebab apa nak beri hilang lapar? Tambah sikit lagi. Sebab apa nak beri hilang lapar? Supaya badan kita kuat. Tenteram badan kita ni. Sebab apa nak tenteram badan? Sebab apa nak bagi badan ni sihat? Kerana ada kekuatan untuk semayang tarawih nanti. Okey lah tu. Sampailah kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dah makan sampai nak bangun tak boleh, tu bukan kerana Allah tu. Makan nak bangun tak boleh lah. Buka puasa tu kan. Bangun tak boleh dah. Itu tak lah tu. Itu tak kerana Allah tu sebut di mulut lah kerana Allah. Hakikatnya tak lah. Yang kedua, pentingnya niat itu membezakan antara amalan-amalan ibadat antara satu dengan satu yang lain. Ibadat tu bila kita semayang kadang benda yang sama. Azan subuh, kita pun semayang 2 rakaat. Semayang apa tu subuh? Semayang apa 2 rakaat tu? Azan subuh, habis azan subuh kita semayang 2 rakaat. 2 rakaat semayang tu semayang apa? Adakah semayang subuh ataupun adakah semayang sunat sebelum subuh? Pahala solat tu rakaatan, 2 rakaat sebelum fajar. Afdal minad dunya wa ma fiha. Ini bulan puasa kita boleh buat ramai-ramai. 2 rakaat sunat fajar lebih hebat, lebih mulia, lebih utama daripada dunia dan seluruhnya. Minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan apa jua ada. Jadi bila kita semayang 2 rakaat lepas azan tu kan, lepas azan subuh, semayang apa tu? Macam mana nak tentukan? Dengan niat. Bila kita niat tu semayang sunat sebelum subuh, jadi semayang sunat sebelum subuh. Tapi bila kita niat itu semayang subuh, maka dia jadi semayang subuh. Jadi dah masuk Isyak, kita berhenti sekadar tu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang minta banyak. InsyaAllah nanti lepas raya nanti kita sambung balik. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma ya Allah warzuqna al-amala bih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.